Jadi untuk taklimat bencana pada hari ini sesuai dengan saya rasa pandemik yang menyerang kita ni, pandemik COVID-19. Jadi mungkin banyaklah perkara ataupun ada perkara yang pihak Perkeso boleh membantu kita dalam usaha kita mempertahankan kita punya industri ini. Sebab mengikut pengalaman kita, banyak kita dengar daripada ahli-ahli kita, ya. Semasa PKP yang pertama dulu, kita tidak dibenarkan untuk menjalankan kerja pembersihan, terutama sekali bagi pejabat-pejabat yang tutup, dan kita pula tidak dibenarkan untuk tidak membayar gaji kepada pekerja-pekerja kita, Jadi mungkin ini ada sedikit penerangan yang boleh diberikan oleh kedua penceramah ini nanti, dan untuk tidak membuangkan masa, saya menjemput dahulu. Kita ada masa lebih kurang 1 jam, lebih kurang 1 jam. Saya menjemput dulu Puan Fazlina binti Adam, iaitu Ketua Zon Perkhidmatan Pekerjaan daripada Perkeso, untuk memperdengarkan ceramah beliau. Silakan. Saya turun bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah Fadlida binti Adam daripada Pejabat Perkeso Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sedikit biodata saya. Saya hari ini ditemani oleh rakan setugas saya, Puan Farah Wahida. Saya mulakan tugas di Perkeso pada tahun 2005. Sebelum ni berada di pelbagai unit dalam Perkeso, dan yang terbaru saya ditempatkan di sistem insurans pekerjaan. Kalau Datuk tengok dekat caruman pekerja tu, ada lagi ekstra bayaran kepada Perkeso, iaitu sistem insurans pekerjaan, dan saya merupakan ketua zon bagi Kuala Lumpur untuk perkhidmatan pekerjaan. Apa yang kami buat untuk perkhidmatan pekerjaan adalah kami membantu majikan-majikan yang mempunyai jawatan kosong yang ingin ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Kami membantu melalui portal kita, My Future Jobs. Kalau dah pernah dengar, nanti rakan setugas saya akan explain bagaimana untuk pendaftaran di My Future Jobs, sebab dia berkait rapat dengan penjana ni. Kena siarkan dulu ataupun register dulu dengan My Future Jobs, wawarkan jawatan di My Future Jobs, baru boleh claim di bawah Penjana Kerjaya. Okey, selain itu juga kami di Perkeso Kuala Lumpur khususnya aktif menjalankan temu duka terbuka setiap minggu. So kalau tuan-tuan dan puan-puan memerlukan pekerja dan memerlukan bantuan kami untuk war-warkan kepada rakyat Malaysia ataupun pekerja-pekerja pencarum-pencarum di bawah EIS yang dah diberhentikan, maklumkan kepada kami, kita boleh arrangekan. Macam hari ini kami ada 5 majikan di Pejabat Perkeso Kuala Lumpur, berbagai industri sedang menjalankan proses interview. Hari ini sangat ramai. Saya kira half day tadi sampai jam 11, sebelum datang sini hampir 100 kandidat dah datang untuk 5 majikan tersebut. So kita harapkan lebih ramailah rakyat Malaysia datang untuk mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini. Selain itu juga kami menjalankan karnival secara besar-besaran di peringkat negeri. So saya juga terlibat untuk peringkat negeri. Untuk 26 September ni ada di Sungai Siput. So kalau ada anak-anak buah ke saudara mara ke yang memerlukan pekerjaan, boleh ke Sungai Siput, kerana di situ kita tawarkan lebih 10,000 peluang pekerjaan dari pelbagai industri. Dan 3 Oktober di Sabah, insyaAllah kalau lepas election ni tak lockdown Sabah, kami akan ke Sabah, di Sabah International Convention Center. Kemudian baru akan ke Kuala Terengganu pada 10 dan 11 hari bulan. Di Kuala Terengganu lebih kurang 80 majikan akan disertai, dan kita tawarkan lebih 10,000 jawatan kosong juga di Terengganu. Okey, itu sikit. Okey, kita pergi kepada program insentif pengambilan pekerja dan program latihan di bawah pakej rancangan ekonomi pakej rancangan jana semula ekonomi negara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 5 Jun yang lalu. So ini
Untuk penjana kerjaya adalah di bawah perlaksanaan Perkeso sebab dia banyak ada penjana mikro, ada penjana untuk OKU, ada dan pelbagai lagi lah mikro dan sebagainya. Okey. Apa tujuan penjana yang di create ataupun dirancang oleh kerajaan adalah untuk merangsang kembali permintaan pekerjaan. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan, di bawah sistem insurans pekerjaan sehingga last week punya data kita telah menerima lebih 82,000 pekerja Malaysia yang telah diberhentikan bagi tahun 2020 dan angka ni telah seganda lebih banyak compare to 2019 for the whole year 2019 hanya lebih kurang 42,000 sahaja pekerja yang telah diberhentikan. So starting on sehingga Ogos ni telah pun mencecah 85,000 orang. So kita jangkakan dia akan naik hingga ke 100,000 orang pekerja yang bakal diberhentikan oleh pelbagai industri. Tapi bila kita buat open interview ni, sebenarnya banyak majikan yang tengah boost up diorang punya perniagaan dan ada yang menawarkan jawatan yang agak tinggi jugalah. Untuk bila kita buat open interview tu, satu-satu syarikat tu banyak vacancy yang dia open tu, especially on manufacturing punya industri memang tengah memerlukan ramai pekerja lah. Okay, so untuk Pelan Penjana Kerjaya ni, Kementerian Sumber Manusia dipertanggungjawabkan untuk melaksana dan kita dipertanggungjawabkan untuk melaksana penyedia perkhidmatan pekerjaan nasional lah, National Employment Services di bawah Perkeso. Next. Okay, untuk insentif ni, ada 4 kategori. Okay, yang pertama adalah My Apprentice, yang mana insentif perantis ni kita berikan kepada majikan yang menggajikan atau mengambil pekerja tempatan dari kalangan lepasan sekolah dan juga graduan. Individu ni tak pernah bekerja langsung sebelum ni. Rekod caruman pun tak ada dengan Perkeso. Kategori yang kedua, di bawah Hire Malaysia terdapat 3 kategori, iaitu insentif pengambilan pekerja di bawah 40 tahun. Itu satu kategori. Kemudian insentif pengambilan pekerja tempatan di antara 40 tahun hingga 60 tahun. Okey. Ketiga adalah pengambilan pekerja tempatan dalam golongan mudah terjejas. Contoh OKU ataupun program return to work Perkeso. Program return to work Perkeso ni, kalau tuan-tuan masih belum tahu lagi, ini adalah satu program yang mana kita nak motivate insan-insan ataupun pecarum-pecarum Perkeso yang telah mengalami keilatan. Pernah dengar keilatan? Sakit akibat pelbagai sebab yang kronik, dia mendapat bencin daripada Perkeso yang kita panggil bencin ilat, atau dia mengalami kemalangan sehingga dia diberhentikan kerja. Contoh kemalangan yang serius menyebabkan dia patah kaki. Dulu lori driver kemalangan semasa bekerja, patah kaki, dah tak boleh buat lori driver dah. So kita letakkan dia di bawah program return to work. Ada program-program pemulihan yang kita jalankan. So kita bantu mereka sehingga mereka berjaya kembali bekerja. Itu program return to work. Dan antara golongan mudah terjejas lain yang kita baru kena bagi adalah klien daripada AADK. Itu juga di bawah kategori golongan mudah terjejas. Okey. Umur pencari kerja berdasar umur semasa tarikh pengambilan oleh majikan. Okey. Yang seterusnya adalah bantuan mobility. Mobility assistance adalah bayaran one off yang kita bagi kepada pekerja melalui majikan sekiranya pekerja ni nak berpindah lebih daripada 100 km. Duduk di Kedah, nak kerja di Kuala Lumpur, so lebih daripada 100 km, kita bayar kepada beliau, kepada pekerja tersebut sebanyak RM600. Nanti saya tunjuk bilangan amount yang kita akan bayar. Okey, seterusnya program latihan. Yang ini untuk latihan semula, reskilling ataupun upskilling untuk pekerja berdasarkan keperluan majikan, dan pekerja yang dia ambil mesti di bawah kategori Hire Malaysia. Yang tadi itulah tiga tadi tu. Atas 40, bawah 40 dan juga golongan mudah terjejas. Okay, next. Okay, majikan, syarat kelayakan. Pertama, majikan mesti telah berdaftar dengan SSM atau lain-lain pihak berkuasa lah, sama ada dengan PBT ke,
dengan association ke dan sebagainya sebelum 1 Jun 2020. Itu syarat dia. Kemudian permohonan ini mestilah berdasarkan pekerja yang dilantik di bawah satu majikan lah. Contoh, untuk berdaftar dengan PKSO, majikan perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja. Itu syarat asas dia lah. Kalau kata dah pernah daftar tapi dorman lama sebab tak ada pekerja, so bulan Julai baru ambil pekerja baru, boleh mendaftar dengan penjana ni untuk claim hiring insentif ni. Okey, seterusnya. Okey, ini bagi kategori yang tidak layak. Majikan yang tidak layak memohon adalah agensi pekerjaan swasta ataupun syarikat penyumburan luar, contractor for service ataupun outsourcing yang membekalkan tenaga kerja kepada perusahaan lain lah. Kalau ambil manpower punya company yang untuk cari pekerja dan sebagainya, company tu tak boleh mohon untuk pekerja tersebut. Mesti syarikat yang dibekalkan tu yang syarikat yang dibagi pekerja tu yang boleh memohon penjana kerjaya. Okey. Majikan sektor swasta, badan berkanun dan negeri, kami pun tak layak. Badan berkanun diasingkan saraan pihak berkuasa tempatan dan mereka yang bekerja sendiri tidak mempunyai majikan. Okey, ataupun dia owner, dia seorang je, sole proprietor, tu tak boleh claim dengan penjana kerjaya. Seterusnya. Okey, bagi kategori pekerja yang tidak layak. Okey, pekerja yang sedang menerima program pengekalan pekerja. Hari tu masa mula-mula PKP, kerajaan ada umumkan yang pakej rancangan prihatin rakyat tu. Yang itu ada ERP, ada PSU. So ERP tu adalah bagi pekerja-pekerja yang diberi cuti tanpa gaji. So dia menerima, dia masih lagi menerima allowance daripada PKSO bagi pekerja tersebut sebanyak RM600 sebulan tu. So mereka tidak layak mohon di bawah program ERP dan juga program subsidi upah. Dia memang bekerja lah, bukan new hiring. Yang ini untuk new hiring. Pekerja yang diberhentikan kerja secara sukarela tidak termasuk dalam hilang pekerjaan di bawah skim BSS ataupun MSS. Pelajar internship pun tak boleh mohon di bawah apprentice tadi. Ibu bapa, suami atau isteri, adik-beradik atau anak yang diambil secara yang diambil sebagai pekerja. Sebab kita tak nak ada isu fraud dekat sini. Because nak claim hiring, mereka ambil adik-beradik dan sebagainya. Kena buat declaration betul-betul lah dengan PKSO sama ada kita perlu bayar ataupun tidak. Mungkin adik-beradik tu ada kelonggaran lah, kalau betul-betul dia memang bekerja, ada offer letter dan sebagainya, mungkin itu akan dipertimbangkan oleh pihak PKSO. Okey, pekerja yang pernah bekerja dia ambil semula dengan majikan yang sama. So hari tu dah diberhentikan, tak habis sebulan ataupun 2 bulan hire balik pekerja yang sama, so itu pun tak boleh. Alright. Okay, seterusnya. Okey, insentif dan syarat kelayakan bagi program hiring insentif ni. Yang pertama, kita bagi insentif kewangan bagi setiap perantis ataupun pekerja yang diambil bekerja. Untuk My Apprentice, kita bayar RM600 selama 6 bulan. So dia selama 6 bulan. So ataupun lepasan sekolah, kita akan bagi RM1,000 maksimum 6 bulan untuk pengambilan perantis OKU. Yang kalau perantis normal kita bayar RM600 sahaja. Kalau OKU, perantis OKU kita bayar RM1,000 sehingga 6 bulan. Okey, untuk Hire Malaysia 40 tahun ke bawah kita bayar RM800 maksimum selama 6 bulan juga. 40 tahun hingga ke 60 tahun kita bayar RM1,000 sehingga 6 bulan. Untuk golongan mudah terjejas kita bayar RM1,000 sehingga 6 bulan. Okey. Untuk apprentice, syarat ataupun gaji allowance dia, majikan tidak terikat dengan syarat gaji minima, tetapi digalak memberikan allowance tambahan kepada perantis dan hendaklah tidak kurang daripada bayaran insentif apprentice. Kalau ikutkan syarat gaji minima RM1,200, so kalau kata majikan bagi RM1,000, okeylah sebab allowance tadi dapat RM600 kan, so kita benarkan. So dia tidak boleh lower daripada gaji, dia tidak boleh lower daripada insentif yang kita tawarkan. Okey. Untuk Hire Malaysia 40 tahun ke atas, gaji yang dibayar mesti setara dengan kelayakan, kemahiran dan pengalaman kerja yang diambil. Majikan tidak boleh membayar gaji lebih rendah daripada kadar minima iaitu RM1,200
selaras dengan Perintah Gaji Minimum 2020, yang mana 1,200 sebulan di semua 56 majlis bandaraya dan majlis perbandaran. Untuk 1,100 daripada 56 majlis bandaraya dan majlis perbandaran yang di atas lah. So mana dia ikut pada kawasan lah. Ada bandar kecil gaji minimum ada 1,100, ada untuk bandar-bandar besar gaji minimum adalah 1,200. Okey. Seterusnya. Okey. Ini syarat tambahan yang kita kenakan untuk pembayaran hiring insentif. So majikan, apa-apa jawatan kosong yang ditawarkan kepada pekerja tersebut perlu didaftarkan, perlu diwar-warkan, perlu disiarkan di portal My Future Job Perkeso bermula 15 Jun 2020. Walaupun jawatan tersebut sebelum ni tak daftar pun dengan My Future Job. Contoh tuan-tuan gunakan JobStreet. Okey, dah daftar, dah ambil hiring, tiba nak claim insentif, kita minta daftar. Daftar saja because dalam portal tu ada start date dengan end date. So boleh terus tutup daripada orang lain, mohonlah. Cuma kita bila peringkat kami untuk pembayaran, kita akan cross check di situlah. Satu adalah kita akan cross check dengan My Future Job untuk jawatan tu sama ada betul disiarkan ataupun tidak. Dan satu lagi di portal Assist Perkeso, portal caruman tu, sama ada pekerja tersebut telah didaftarkan dengan Perkeso ataupun tidak. Kalau dah daftar, baru kita proceed untuk pembayaran. Okey, majikan digalakkan mengambil calon pekerja dari senarai yang berdaftar dalam portal My Future Job. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, portal My Future Job telah pun diiktiraf sebagai portal negara, portal pekerjaan negara. So memang ini adalah main source untuk statistik sebagainya kita come up pada MOF, pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah melalui portal My Future Job. Sebab tu kita minta walaupun dah daftar dengan portal lain, daftar juga dengan My Future Job supaya kita boleh cater statistik tu untuk tengok sama ada balance tak dengan supply and demand dalam Malaysia ni. Okey, sekiranya dah daftar macam saya maklum tadi, kalau dah berdaftar dengan portal lain, perlu berdaftar dengan My Future Job. Pekerja yang kehilangan pekerjaan, yang diambil bekerja mesti sekurang-kurangnya 2 bulan. Yang ini kita bagi sedikit kelonggaran daripada kami. Ini sebenarnya ditetapkan oleh MOF, mesti ada caruman tu kosong 2 bulan dengan Perkeso. Dia berhenti kerja dah 2 bulan, dia hiring. Tapi ada juga pekerja dah diberhentikan, minggu depan dah dapat kerja. Boleh buat je rayuan pada Perkeso, so kita akan buat pembayaran untuk hiring insentif ni. Okey? Alright. Okey, pekerja yang didaftarkan, pekerja baru yang diambil bekerja mesti selaras dengan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, iaitu tuan-tuan perlu berdaftar dan balik dengan Perkeso untuk pengambilan pekerja baru dalam tempoh 30 hari dari tarikh pekerja tersebut melapor diri. Okey. Kemudian untuk bayaran insentif, bila daftar saja dengan Perkeso, kita tengok dah ada rekod dia, kita terus buat pembayaran pertama. Untuk bayaran bulan berikutnya, kami akan cross check dengan caruman. So caruman dibayar untuk bulan berikutnya, baru kami bayar insentif. So make sure tuan-tuan dan puan-puan buat pembayaran sebelum 15 hari bulan lah. Sebab kita bagi tempoh di antara 1 hari bulan hingga ke 15 hari bulan untuk pembayaran caruman bagi bulan berikutnya. Okey. Majikan tidak boleh berhentikan pekerja sesuka hati dan sebagainya. Kalau betul-betul ada isu misconduct ke ataupun isu disiplin dan sebagainya, mohon nyatakan semula kepada Perkeso supaya kita boleh pertimbangkan isu majikan tidak boleh berhentikan pekerja dalam tempoh 6 bulan tersebut. Okey, majikan hendaklah menawarkan employment contract, mesti ada offer letter dan sebagainya. Salinan kontrak tidak perlu dikemukakan kepada Perkeso in case audit kita ataupun audit daripada MOF nak buat checking secara random, tuan-tuan dan puan-puan boleh come out dengan this document lah as a proof that you are hired these employees. Okay. Pekerja, pencari kerja atau perantis tempatan mestilah belum mencapai 60 tahun. Okay, next. Pekerja yang telah mengikuti program My Apprentice tidak layak menerima insentif pengambilan di bawah Hire Malaysia. So majikan boleh pilih lah sebenarnya nak tengok nak ambil di bawah 40 tahun ke bawah ke ataupun My Apprentice. Tapi kalau kita tengok dia memang tak ada rekod caruman, memang automatik dia akan dapat di bawah Apprentice. Okey,
Majikan hendaklah membuat pengesahan bahawa pekerja yang diambil di bawah kategori Program Hire Malaysia bukan dari kalangan pekerja aktif dan hendaklah terdiri daripada mereka yang menganggur atau diberhentikan kerja oleh majikan lain. Okey, seterusnya. Tarikh kod kuasa untuk mengambil pekerja adalah 5 Jun selaras dengan announcement daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So, tarikh tutup untuk permohonan adalah 31 Disember. So kita harap kerajaan ada dana lah untuk sambung hingga ke tahun hadapan, dana untuk bencana kerjaya ni. Okey. Untuk membuat permohonan bagi insentif ni boleh layari website penjana .my. So dekat situ majikan kena register dahulu, kemudian baru buat application untuk pekerja yang diambil bekerja. Okay, next. Alright, documentation yang kita perlukan, maklumat akuan buku bank majikan. Kalau salinan penyata tu make sure nampak nama majikan dan juga nombor akaun. BRN number adalah compulsory ini daripada bank sendiri. Yang perlukan BRN number semasa kita buat EFT nanti untuk transfer allowance insentif ni. Kalau tak nanti dia akan jadi reject macam mana yang jadi pada PSU lah, isu BRN number salah dan sebagainya. Okey. Untuk maklumat status golongan mudah terjejas OKU ataupun peserta return to work bagi majikan yang ingin membuat tuntutan, yang ini biasanya perlu ada sikit documentation lah. Kalau kata OKU, maybe kad OKU kena attachkan sekali di penjana punya portal tadi. Okay. Alright, next. Okay. Ini maklumat BRN number. Sebab sekarang ni memang isu ada majikan yang tak tahu pasal BRN number. So BRN adalah maklumat nombor pendaftaran perniagaan majikan yang didaftarkan oleh majikan ketika buka akaun bank. Okay. So minta berhubung dengan pegawai bank masing-masing untuk dapatkan dan pastikan BRN number tersebut adalah betul dan tepat bagi tujuan pembayaran secara elektronik EFT. Okay. Untuk bayaran insentif yang pertama di bawah Penjana Kerjaya, kita akan kreditkan ke dalam akaun majikan dalam tempoh 30 hari selepas permohonan lengkap diterima dan diluluskan. Itu untuk pembayaran yang pertama. So untuk bayaran bulan-bulan berikutnya akan dikreditkan terus ke akaun majikan selepas PKSO menerima bayaran caruman majikan untuk pekerja berkenaan. Kalau tak ada caruman, kita tak bayarlah insentif ni. Alright, seterusnya. Okay. Jika pekerja meletak jawatan atau diberhentikan, okay, insentif untuk bulan berikutnya tidak akan dibayar dan majikan perlu maklumkanlah kepada PKSO ataupun membuat pengemaskinian di portal ASIS. Dekat portal ASIS tu boleh letak end date dia bila. So dekat situ kita akan cross check dengan dengan sistem ASIS untuk tengok sama ada pekerja tersebut aktif ataupun tidak. Okey, untuk semakan status permohonan boleh masuk semula ke sistem Penjana Kerjaya, penjanakerjaya.perkesa.gov.my. Bagi majikan, setiap bulan tak perlu buat permohonan baru. Kita akan buat auto payment berdasarkan caruman ASIS tadi. Okey, ini kalau terdapat kes fraud lah, dari segi tuntutan dan sebagainya, PKSO boleh mengambil tindakan berikutlah. Menolak permohonan majikan atau penyedia latihan jika majikan ataupun penyedia latihan mengemukakan maklumat palsu, kita tak akan proses. Kita akan tangguh ataupun hentikan bayaran sekiranya maklumat tersebut tidak sah ataupun tidak benar. Ambil apa-apa tindakan undang-undang untuk menuntut semula bayaran balik insentif tersebut lah. So maybe kita akan minta refund untuk keseluruhan benefit yang kita dah bayar. Okay. Alright, ini syarat untuk pekerja dan perantis yang diambil oleh majikan di bawah program ini perlu berpindah melebihi 100 km sehala kita akan bayar sebanyak RM600 kepada pekerja tersebut melalui majikan. Okey, bagi yang melibatkan wilayah Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah ataupun ke Semenanjung, Semenanjung ke Sabah dan Sarawak, PKSO akan bayar sebanyak RM1,000 melalui majikan untuk pekerja tersebut. Okey. So majikan boleh mengemukakan bantuan mobiliti ini
pihak kita berdasarkan bil elektrik, Astro dan lain-lain dokumen lah untuk support bahawa dia berpindah daripada lokasi lama ke lokasi baru. Okey. Tarikh kuat kuasa program mobility sama juga 15 Jun tertakluk kepada syarat soalan nombor 6 tadilah. Okey. Untuk permohonan bantuan mobility boleh dibuat melalui 1 Julai 2020. Okey. Sama juga permohonan melalui penjanakerjaya.perkeso.gov.my dan bayaran akan dibuat hanya sekali saja untuk mobility assistant ini. Okey, ada soalan untuk penjana kerjaya? Ada yang dah claim tapi tak dapat duit lagi? Ada soalan tak sebelum saya pergi ke My Future Job? Tak ada Okey. So kalau ada apa-apa soalan boleh berhubung dengan Perkeso ataupun boleh juga hubungi saya untuk dapatkan maklumat lanjut. Nak nombor telefon ke? Nanti minta ni. Okey. 012-606-7442 012-606-7442. Waktu kerja pukul 8 sampai 6 petang je. Alright, saya serahkan pada Puan Farah untuk explanation berkaitan dengan portal pekerjaan Perkeso. Okay, terima kasih Puan Fadlina. Assalamualaikum and a very good afternoon dan selamat sejahtera. Saya Farah Wahida, Employment Coordinator Officer di Pejabat Perkeso Kuala Lumpur, Jalan Tun Razak. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang My Future Job, Your National Employment Services Provider. Okey, ini adalah portal pencarian pekerjaan Malaysia. Okey, kami di Perkeso dipertanggungjawabkan untuk menggunakan My Future Jobs untuk penjana kerjaya hari ini. Okey, boleh saya tahu tuan-puan sebelum ni cari kerja menggunakan portal apa? JobStreet, is it? JobStreet. Any other? Do you pay for that? Okay, now this one is free. It's from the government. You have to fully utilize it, right? Okay, so key features dalam My Future Jobs and how it works. Ini adalah so key account employment support di mana kita sudah ada di, and then now we want the employers to actually use this portal. Okay, kita ada bi-directional matching with artificial intelligence AI di mana kita akan matchkan job title, education level, skills, work experience, disabilities and location. Is there any employer that hire OKU? Ada? Tak ada. Alright, sebab dalam portal ni kita boleh detect whether the applicant is actually OKU atau sebagainya. Okay, so kita ada taxonomy. Taxonomy is a matching one. Okay, let's say kalau for FACC punya majikan, kita akan ada janitors. Alright, so kita akan matchingkan dia punya skills dan sebagainya untuk kita matching dengan pekerjaan yang sesuaikan dan juga applicants. Alright, kita guna skills and competency driven ESCO. ESCO is actually a code, European punya code to match the skills and also the applicants. Kita punya background, just like what I've said earlier lah, job title dan sebagainya, kita match dalam portal tu so that the rate of majikan dan juga applicants, maksudnya matching tu it's very high lah. Alright, untuk kita jumpa yang senang. Okay. Okay, kita juga ada case management functionality. Okay, bezanya kita punya My Future Job dengan luar, okay, macam JobStreet and all that, kita setiap majikan akan ada pegawai yang akan di-assign. Okay, let's say pihak tuan-puan memerlukan certain yang memang nak tapis betul-betul ikut requirement. In fact, boleh gunakan khidmat pegawai Perkeso, kita akan tolong untuk conduct open interview dan sebagainya. Okay, boleh buat di tempat kami, tempat tuan-puan. Okay, which this is basically free, kita tak charge apa-apa pun. Okay, alright. So bila tuan-puan register saja kepada My Future Job, akan terus ada pegawai yang akan assist. Alright, next. Okay, so this one is European Skill Competences Qualification and Occupation, ESCO. Okay, so what is the uses of taxonomy? Kita match, job match berdasarkan skills, competences beside
it will actually match the previous skills and also the job that they are searching sekarang. Maksudnya kerja sekarang yang nak cari based on dia punya experience and all that, kita boleh match. So ini akan memudahkan majikan untuk cari kerja lah. Okay, matching will be displayed by score. Kita akan ada score dan ranking di mana akan tunjuk percentage dia punya matching berapa. Alright, bidirectional matching versus unidirectional matching, ranking of candidates. Alright, artificial intelligence and machine learning. So 3 pillars of ESCO is the European code. Okay, number 1 is the occupation. First, kita akan match the applicants with the occupation offered by majikan. Second, kita ada skills and competencies. Just like what I said earlier lah, kita akan match the skills and also dia punya past work experience and all that. Alright, and then third one is the qualifications. Alright, so kita akan gunakan ESCO dalam kita punya web untuk matching with these 3. First, occupation, skills, competencies, and next is the qualification. Alright, okay, so these are the example lah. Okay, example here is the taxonomy manager for commercial pilot. So kalau kita guna ESCO ni, apa yang kita dapat? Bila kita search, let's say taxonomy manager, commercial pilot, kita akan terus nampak airline pilot, captain, pilot commercial. Okay, basically these are the same nama untuk jawatan. Tapi bila kita pakai ESCO code ni, kita dapat lihat job scope yang berbeza. Okay, alright, so ada technology, skills, skills and competency, and then knowledge yang biasanya commercial pilot akan ada. And then kita ada suitable personality lah. Kita akan tengok whether this is realistic ke, investigative ke, ataupun enterprising, the personality. Right? Next. Okay, ni adalah dia punya taxonomy lah. Contoh occupation, skills dan sebagainya. Ini adalah bergantung kepada tuan-puan nak cari skill worker yang macam mana lah. Okay, so module of My Future Jobs. Kita ada job seeker. Job seeker akan register macam biasalah, dia akan update dan sebagainya. Kita ada case worker. Case worker ni adalah di mana Perkeso akan ada Employment Service Officer supporting job seeker, which is ESO. And then kita akan ada Employment Enhancement Officer to support employers. Okay, selepas ni kalau tuan-puan nak, kami akan bagi kontak. Memang kami akan bagi kontak pun, so that it's easier for you nak buat open interview dan sebagainya lah. Okay. Okay, so untuk employers kena register, fill in company profile, and then kena create post and vacancy. Alright, so dekat My Future Job, you actually can choose the candidate. Lepas tu boleh invite for interview dan sebagainya. In fact, you can browse through nak applicants yang macam mana. Okay, based on your preference. Alright, okay, ini adalah My Future Jobs. Pernah lihat sebelum ni? Or is it your first time? First time. Okay. First time. Now I encourage you to use it. Okay, next. Okay, so untuk job seeker, ni adalah interface dia lah. Alright, so untuk job seeker ada search job, ada match job, save jobs, my application and profile. Alright, this is the interface for applicants. Di mana kita ada match jobs. Match jobs ni dia akan terus keluar according to what he or she actually created on the profile. Okay, melalui profile yang dia dah buat, kemas kini dia akan ada terus match jobs. Alright, so in fact dia tak browse pun dia terus akan ada. Right, so kita akan ada save jobs. Save job di mana kalau dia berminat nak apply tapi dia hold on first and then dia just save. Okay, so and then we have the application tab. Dia boleh tengoklah semua yang mana dia apply dan sebagainya. Okay, alright, so kalau boleh tengok the round shape tu is actually the job seeker punya percentage. Okay, kalau yang kiri is the job seeker and then on the right hand side is actually the employer. Tengah-tengah tu is the total of matching, whether applicants and also employers tu match ke tak, whether requirements and also the participants punya employees punya qualification match atau tak. Okay, so total percentage boleh tengok kat situ. Alright, next. Okay, so this one is for employers lah. Alright, it's a very simple interface. Tengok pun terus boleh guna. And then you can see my vacancies. After you created your profile, boleh terus post vacancy dan sebagainya. Okay, so this one kena update dulu lah.
pekeso yang ada yang akan in charge, where you actually can call directly to assist lah. Alright. Alright, this is the way to post vacancy lah. Kita akan ada button for new vacancy, and akan tambah vacancy. Kita just perlukan title dan sebagainya lah. Kita nak tahu number of position, and then whether this one applicable untuk sebab nanti akan ada butang whether you want to apply for higher, below 40, above 40, ataupun okay. Alright, so this one, kalau you sendiri yang nak invite the applicants and you browse through our My Future Jobs, alright, so boleh tengok resume dia terus and also invite to apply. Okay, kalau perlukan assist daripada kami untuk tapis, boleh juga, kami akan tolong dan bawa candidate yang difilter, yang sudah difilter dan sebagainya. Okay. Alright, so this is our partners lah. Macam biasa kita ada HRDF, KPTPN, alright, so kita ada UiTM and Mau Kerja. So, okay, so untuk apply Penjana Kerjaya, there are 3 main things yang very important. The first one, make sure dah masukkan nama pekerja dalam assist, alright, untuk mencarum. Okay, secondly, I would advise all of you to actually register dulu My Future Jobs, post that vacancy, alright. And sebab nanti bila dah done with My Future Jobs, then only you go to Penjana Kerjaya, and then from Penjana Kerjaya, you actually have to copy the link of the vacancy posted, letak dekat Penjana Kerjaya to claim that incentive, alright. So basically it's interrelated lah. Okay, Penjana Kerjaya dengan My Future Jobs. Sebab we want the statistic of employment happen, we want to see the employment cycle happen on My Future Jobs. Alright, so okay, I think that's the end. Ini adalah nombor pegawai EO, Employment Enhancement Officer kami. Okay, kalau tuan-puan ada nak buat open interview dan sebagainya, maybe nak fresh grads dan sebagainya, boleh contact Cik Syafiqah ataupun saya, right? Untuk ni, is there anyone yang nak hire fresh grads? Ada? Okay, if ada, then boleh datang kami. Nanti kami akan assist untuk fresh grads daripada segi let's say certain requirement and dia punya background dan sebagainya. Alright? Boleh. Seorang pekerja pun boleh, tak apa. Seorang pekerja ke 10 ke or even 100 we could cater. Okay, in fact for KL kita akan adakan mini carnival or open interview di Dewan Datuk Ahmad Razali, okay, pada 29 hari bulan. So mana-mana yang nak join kami punya carnival, which kita cater untuk pelbagai lapisan masyarakat. Okay, kita ada open interview dekat PPR. Okay, for instance, kalau nak kerja like desperately, memang nak cepat-cepat, pun kita akan tolong lah. Alright. Okay, so basically ada soalan untuk My Future Jobs? Yes? So in your job seeker in My Future Job, also there is the resume of the job seeker kan? So you have matched your experience and so on. Is there a matching of salary range? Ada tak? Oh, salary range. Salary normally kita akan tengok daripada candidate. Dia takkan letak, dia akan ada satu untuk salary range. So dia dah masuk sekali dalam the round sheet that dia akan masuk sekali dalam tu. Sebab majikan pun akan post dekat vacancy the salary range. Yes, ada. So no worries. Basically dia punya features sama juga macam yang the paid one. Alright, just that now kita nak educate people to actually use the free one provided by the government. Okay. Alright. So ada lagi soalan tak? Yep. Untuk PPR kita next coming Oktober. Oktober. Hubungi kami sebab nanti kalau contoh nak buat terus, kami boleh terus carikan venue ataupun nak pergi ke tempat kami pun boleh. Kita boleh buat dekat pejabat perkiso ataupun pejabat pihak tuan. Kami boleh tolong advertise lah through our Facebook, social media and also through our website.
untuk cari ni lah, job seeker untuk kerja. Okay, ada soalan lagi? Okay, if tak ada soalan, saya So thank you Farah. So I hope all the employers yang ada dekat sini, please grab this opportunity from government, from PEGESO khususnya, because this is services yang kita nak pulangkan balik kepada majikan. You guys paid for SOCSO contribution, so this is the free services yang kita nak pulangkan balik. Maybe bukan nampak dari segi RM1, but dari segi penyediaan modul-modul ataupun penyediaan perkhidmatan sebeginilah yang kami nak bantu majikan juga supaya mereka punya business getting better during the pandemic, and also can help rakyat lah, especially for those yang masih mencari lagi pekerjaan di Malaysia ni. So okay, itu saja. Kalau tak ada apa ni, boleh. Yang ni memang kita letak pada laptop organizer, so organizer boleh ni lah share dengan komiti. Alright, so itu saja. Terima kasih daripada PEGESO. Thank you to MACC for inviting us. So insyaAllah kalau ada rezeki saya jumpa tuan-tuan dan puan untuk carnival ke, atau kalau kita ada apa-apa session lagi, insyaAllah boleh berhubung dengan kami. Kami akan bantu apa yang boleh kami bantu. Alright, thank you.